Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zulfaqar Muhammad Zuhar dan rakan-rakan saya itu Muhammad Hafizuddin Hasnan dan Zulhilmi Rusli akan membentangkan tajuk pandangan fuqaha mengenai perkaitan antara nafkah dan ketaatan bagi suami dan isteri. Dalam setiap institusi rumah tangga, setiap pasangan suami isteri perlu menyedari bahawa masing-masing mempunyai hak tersendiri. Dalam Islam, setiap suami wajib melayani isterinya dengan baik dan setiap isteri juga wajib taat dan melayani suaminya dengan baik. Islam adalah agama yang sempurna. Setiap hukum dan peraturan yang terdapat bukan hanya memihak kepada lelaki, bahkan juga kepada isteri dan ke semua pihak. Islam telah menetapkan para suami bertanggungjawab dalam memimpin rumah tangganya dan memenuhi hak-hak isterinya dan memerintahkan supaya mereka berlaku baik terhadap isteri sesuai dengan apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, apabila hak-hak isteri tidak ditunaikan dengan baik oleh suami sedangkan ia menyedari bahawa beliau mampu melaksanakan hak-hak tersebut, maka dia telah menderhakai Allah dan Rasulnya, juga menderhakai isterinya. Konsep hak. Perkataan hak adalah berasal daripada kalimah al-haqq dalam bahasa Arab yang bermaksud benar, petunjuk atau kewajipan. Kata jamaknya ialah hukuk dan hiqaq lawan kepada al-batil yakni salah. Ibn Manzul al-Afriqi dalam Lisanul Arab mengatakan bahawa kalimah al-haqq adalah lawan kepada al-batil dan kata jamaknya adalah hukuk dengan hiqaq yang bermaksud kebenaran. Wahbah al-Zuhaili menyatakan definisi hak daripada sudut bahasa adalah banyak antaranya ialah sabit atau wajib. Kalimah al-haq telah disebut berkali-kali dalam Quran Al-Karim sama ada menggunakan kalimah asal iaitu haq atau haqqan, haqqat, haqqah dan haqqi. Terdapat beberapa hak yang wajib suami tunaikan ke atas isteri dan hak yang wajib isteri tunaikan ke atas suami berdasarkan nas Al-Quran dan hadis Nabi. Hak-hak suami atau hukuk al-zawaj. Hak suami merupakan tanggungjawab yang wajib dilakukan oleh isteri. Hak suami ialah tanggungjawab yang tidak seharusnya diabaikan oleh isteri. Apabila berlangsungnya akad perkahwinan antara mereka berdua, hak suami dan isteri adalah sesuatu yang sensitif dan perlu dijaga. Mengabaikannya boleh menyebabkan akibat yang buruk di dunia dan di akhirah. Ini kerana kunci untuk memasuki syurga bagi isteri terletak pada keredaan suaminya. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, jikalau memerintahkan seseorang untuk bersujud, pasti aku akan memerintahkan seorang perempuan untuk sujud kepada suaminya. Riwayat At-Tirmidzi hasan sahih. Hadis di atas jelas menunjukkan darjah suami serta tanggungjawab yang mesti dilaksanakan oleh isteri terhadap suaminya. Perbuatan sujud di dalam Islam lazimnya dilakukan oleh manusia sebagai hamba kepada pencipta iaitu Khalid. Justru itu, hadis di atas cuba menggambarkan betapa seorang isteri wajib mematuhi dan mentaati seorang suami. Hak-hak isteri atau hukuk al-zawjah. Menurut Wahbah al-Zuhaili, isteri mempunyai hak sebagaimana suami selepas berlangsungnya nikah, kerana melaluinya akan menimbulkan hak-hak dan tanggungjawab antara keduanya. Hak isteri merangkumi hak berbentuk kewangan dan bukan keuangan. Suami yang menunaikan tanggungjawab terhadap isterinya akan mendapat kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang sebaik-baik yang pun diperkatinya, dan yang sebaik-baik pun diperkati adalah yang baik terhadap isterinya. Riwayat At-Tirmidzi. Hadis di atas menyuruh kepada suami agar berbuat baik kepada isteri dengan cara memenuhi hak-hak mereka. Seterusnya, hak-hak bersama atau hukuk al-ishtirak. Hak bersama ialah hak yang terhimpun bagi keduanya dan ia sama bagi kedua-dua suami isteri dan menjadi kewajipan bagi kedua-duanya atas pihak yang satu lagi. Hak hadhanah adalah hak bersama suami isteri. Anak-anak adalah amanah Allah Azza wa Jal kepada ibu bapa. Ibu bapa wajib mendidik anak-anak menurut tata susila Islam. Antara cara pergaulan yang baik antara suami isteri ialah saling cinta menyintai, kasih mengasihi, saling menasihati, tidak membuka aib pasangan, menyembunyikan rahsia istimta' dan lain-lain lagi. Sekarang kita bermasuk pada nafkah. Konsep nafkah. Nafkah dari segi bahasa mengeluarkan, iaitu pembiayaan belanja seseorang terhadap ahli keluarganya. Para ulama pula mentakrifkan nafkah sebagai sesuatu yang diberi kepada isterinya, ahli keluarganya, kaum kerabatnya dan juga orang-orang yang dimilikinya, yakni hamba yang berada di bawah tanggungannya.
Ia dinamakan nafaqah kerana dikeluarkan atau digunakan untuk keperluan zahir. Sudah menjadi ketetapan agama bahawa suami wajib memberikan belanja untuk makan, minum, pakaian dan tempat tinggal isteri sesuai dengan kemampuannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Talaq ayat 7, artinya hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Nafkah batin. Hendaklah suami mempergauli isteri itu dengan cara yang baik. Firman Allah Azza wa Jal di dalam surah Al-Baqarah ayat 223, artinya isteri-isterimu adalah seperti tanah tempat kamu bercucuk tanam. Maka datangilah tanah tempat bercucuk tanammu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa kamu kelak akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang beriman. Maksud dari ayat di atas seperti dan bergaullah dengan mereka yang sebaik-baiknya. Dalam Islam, isteri boleh menolak hajat atau keinginan suaminya untuk bersetubuh dengan syarat ia mestilah dalam keadaan darurat atau keuzuran seperti semasa haid, nifas atau sedang dalam ihram dan sebagainya. Begitu juga jika isteri berada dalam keletihan yang amat sangat, penolakan berkenaan adalah dibolehkan mengikut syarak. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nafizuddin bin Hasnan. Saya akan meneruskan perbincangan ini dengan tajuk jenis-jenis nafkah. Nafkah yang pertama adalah nafkah diri sendiri, iaitu seseorang itu wajib menanggung nafkah diri sendiri sekiranya dia mampu. Dan kedua adalah nafkah usul terhadap furuk, iaitu nafkah wajib daripada anak-anak kepada ibu bapa mereka atau datuk dan seterusnya. Dan ketiga adalah nafkah furuk terhadap usul, iaitu nafkah wajib yang diberikan oleh para bapa kepada anak-anaknya atau datuk kepada cucunya. Dan keempat adalah nafkah suami terhadap isteri, iaitu suami memberi sesuatu yang diperlukan oleh isteri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, ubatan dan sebagainya. Seterusnya adalah syarat wajib bagi suami memberikan nafkah kepada isteri. Berdasarkan kitab Al-Fiqh Al-Manhaji telah membagikan pada dua syarat, iaitu yang pertama adalah isteri merelakan dirinya untuk bermesra, iaitu istimta', yakni bersetubuh dalam keadaan yang dibenarkan oleh syarak. Dan sekiranya isteri menolak walaupun sedikit, maka suami tidak wajib memberi nafkah kepada isterinya. Dan kedua adalah isteri wajib mengikut suami tinggal di tempat atau rumah yang dipilih oleh suaminya. Sekiranya dia wajib tinggal di situ melainkan jika ia tidak sesuai untuk didiami dari sudut syarak dan juga atas permintaan suami disebabkan oleh beberapa situasi. Para ulama bersepakat bahawa suami wajib memberi nafkah kepada isterinya. Para ulama fiqh juga membincangkan sekiranya suami merupakan orang susah, maka cukup sekadar mengeluarkan nafkah yang asas, seperti mengeluarkan secupak beras beserta dengan lauk asas mengikut tradisi setempat, kemudian menyediakan pakaian asas untuk dipakai isteri mengikut pakaian yang dipakai masyarakat setempat, dan menyediakan rumah mengikut kemampuan tanpa disyaratkan untuk membeli rumah tersebut, cukup sekadar menyewa rumah tersebut. Sekiranya suami yang tidak berkemampuan ini menunaikan tanggungjawab dengan memberi nafkah asas ini, maka isteri tidak berhak untuk memohon fasakh. Seterusnya kita akan melihat konsep ketaatan isteri kepada suami. Seorang suami turut memiliki hak yang perlu ditunaikan oleh isterinya. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada setiap wanita yang bergelar isteri untuk mentaati perintah suami. Di dalam hidup berumah tangga, seorang isteri itu wajib untuk mentaati suaminya pada perkara yang makruf. Hal ini berlandaskan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang bermaksud jika seseorang wanita menunaikan solat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, mengawal kemaluan iaitu maruahnya dan taat pada perintah suaminya, maka masuklah dia ke dalam syurga dari mana-mana pintu yang dia kehendaki. Terdapat 4 jenis ketaatan isteri terhadap suami. Yang pertama adalah taat dan patuh kepada suami. Isteri wajib mentaati perintah suami dan mendengar nasihat daripada suami, melainkan pada perkara-perkara yang bertentangan dengan syarak. Dan keduanya adalah memelihara maruah suami dan hartanya, sama ada ketika kehadirannya atau ketiadaannya. Yang ketiga adalah membantu suami dalam menguruskan urusan rumah tangga, yakni melakukan tanggungjawab serta kewajipan dan hak masing-masing di dalam rumah tangga. Dan yang keempat adalah tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami kecuali darurat.
Jika suami tidak mengizinkan, sementara isteri juga tidak mempunyai alasan yang diiktiraf dari sisi syarak, maka isteri tidak boleh keluar dari rumah tanpa keizinan suaminya. Bagaimana pula pandangan fuqaha berkaitan ketaatan isteri kepada suami? Berdasarkan hadis riwayat Al-Tirmizi yang bermaksud, jika aku boleh memerintahkan seseorang itu untuk sujud pada seseorang, maka aku memerintahkan isteri untuk sujud pada suaminya. Imam Al-Shawqani berkata, makna hadis ini adalah jika dibolehkan sujud kepada manusia, nescaya Nabi SAW akan memerintahkan para isteri untuk sujud kepada suaminya. Hadis ini juga menggambarkan bahawa kedudukan suami itu tinggi di sisi isteri dan si isteri wajib untuk mentaati suaminya selagi mana apa yang diperintahkan itu tidak bercanggah dengan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulimi dan saya akan membentangkan akibat tidak memberi nafkah dan ketaatan. Menurut pandangan fuqaha, akibat tidak memberi ketaatan dan nafkah ialah nusyuz. Pengertian nusyuz mengikut Dr. Muhammad Zuhaili dalam kitab Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Al-Syafi'i, beliau menafsirkan nusyuz sebagai dahaka. Nusyuz seorang suami ialah dengan tidak memberi nafkah kepada isterinya serta meninggalkan tanggungjawab dan menyakiti isterinya. Manakala nusyuz bagi seorang isteri pula ialah dengan mendahaka terhadap suaminya serta mengingkari ketaatan terhadap suaminya. Akan tetapi, perlu diingatkan bahawa hanya mahkamah saja yang boleh mengisytiharkan bahawa suami atau isteri telah melakukan perbuatan nusyuz. Selagi pihak mahkamah tidak mensabitkan nusyuz terhadap isterinya, si suami tidak boleh berhenti dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam memberikan nafkah terhadap isteri. Begitu juga halnya tanggungjawab si isteri terhadap suaminya. Mestilah dilaksanakan dengan baik sekiranya pihak mahkamah tidak mensabitkan nusyuz terhadap si suami tersebut. Hukum nusyuz adalah haram. Perbuatan ini merupakan salah satu daripada dosa besar dan sangat ditegak oleh agama Islam berdasarkan dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Menurut kitab Al-Fiqh Al-Mahaji, nusyuz seorang suami juga termasuk suami yang menganiayai isterinya, seperti tidak memberikan nafkah dan juga suami yang mengasari isteri mereka. Selain pada itu, bagi yang berpoligami dengan tidak memberikan giliran memalam, suami juga dikategorikan sebagai menganiayai isteri mereka. Cara mengatasi nusyuz seorang suami ialah seorang isteri boleh menasihati suami mereka tentang tanggungjawabnya dan memberi amaran kepada suaminya tentang balasan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap perbuatan suami tersebut. Sekiranya masih tidak berubah, isteri juga hendaklah mengadu kepada hakim untuk meminta hak mereka. Isteri juga boleh meminta hakim untuk mengenakan tindakan yang sesuai bagi memperbaiki suami mereka. Kiranya dengan berjumpa dengan hakim juga masih tidak boleh membuat suaminya berubah, kedua belah pihak hendaklah menghantar seorang wakil untuk mendamaikan atau memisahkan pasangan suami isteri tersebut. Seperti yang telah diterangkan, isteri dianggap nusyuz sekiranya dahaka atau ingkar terhadap suaminya, seperti keluar rumah tanpa izin suami, tidak mahu memenuhi hak suami terhadap mereka, atau lain-lain perbuatan yang menjadi tanggungjawab si isteri. Namun, sekiranya isteri melakukan perbuatan seperti membebel, perbuatan tersebut tidaklah dianggap sebagai nusyuz, cuma perbuatan tersebut ialah berdosa terhadap suami mereka. Allah telah berfirman di dalam surah Al-Nisa ayat 24 yang bermaksud, dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan dahaka iaitu nusyuz, hendaklah kamu menasihati mereka, dan jika mereka berdegil, pulaukanlah mereka di tempat tidur, dan kalau juga mereka masih degil, pukullah mereka dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajar mereka. Seperti yang telah saya terangkan, perbuatan nusyuz adalah satu dosa yang besar. Menurut Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Muslim, Nabi telah bersabda yang bermaksud, apabila suami mengajak isteri untuk tidur bersama-sama, kemudian isteri tidak mahu datang dan suami tidur dalam keadaan marah, maka malaikat akan melaknati isteri tersebut hingga ke pagi. Seorang isteri akan kehilangan haknya ketika mana dia nusyuz terhadap suaminya. Hak-hak ini boleh digugurkan disebabkan oleh perbuatan nusyuz, terutamanya di dalam hukum pemberian nafkah oleh suaminya.
Secara amnya, suami tidak wajib untuk memberikan nafkah kepada isteri yang telah nusyuz. Misalnya, apabila isteri telah ingkar arahan suami untuk tinggal di rumah dan tidak keluar tanpa keizinan suami, maka si isteri telah melakukan perkara nusyuz dan gugur haknya untuk mendapatkan nafkah daripada suaminya. Sungguh pun begitu, seorang isteri yang telah bertaubat dan kembali taat kepada suaminya tidak lagi dianggap sebagai nusyuz dan boleh diberikan semula nafkah oleh suaminya. Apabila terdapat tanda-tanda nusyuz daripada seorang isteri, maka kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ada mengajar cara-cara untuk mengatasi perbuatan nusyuz daripada isteri tersebut. Cara yang pertama, suami sunat menasihati isteri tersebut berdasarkan kitab Allah Subhanahu Wa Taala serta mengingatkan tanggungjawab yang diwajibkan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas isteri tersebut berkenaan dengan perkaulan mesra serta menyanjungi martabat suami. Suami juga boleh menasihati isteri tentang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan balasan sekiranya isteri nusyuz terhadap suami tersebut. Cara yang kedua, sekiranya isteri masih tidak berubah, suami hendaklah mengasingkan diri dan meninggalkan isterinya bersendirian di tempat tidur. Cara ini sangat berkesan untuk mendidik isterinya agar tidak nusyuz terhadap suami tersebut. Dan cara ketiga, jika isteri masih juga tidak berubah, maka suami boleh memukul isteri dengan pukulan yang ringan sahaja yang tidak mencederakan dan atas niat untuk memberi pengajaran kepada isteri tersebut. Selain daripada nusyuz suami dan nusyuz isteri, terdapat juga perbuatan nusyuz oleh kedua-dua suami dan isteri dalam masa yang sama. Keadaan ini dinamakan sebagai syikak. Situasi ini berlaku apabila kedua-dua pasangan suami dan isteri tidak lagi mahu bertolak ansur dan saling bertoleransi antara satu sama yang lain. Masalah ini boleh diselesaikan dengan bantuan jawatan kuasa pendamai atau campur tangan daripada hakim yang telah dilantik oleh Mahkamah Syariah. Sebagai kesimpulan, berdasarkan pandangan para fuqaha, seorang suami telah memperoleh haknya sekiranya isterinya telah melaksanakan ketaatan kepada suami tersebut. Manakala isteri telah memperoleh haknya sekiranya suaminya telah memenuhi tanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada isteri tersebut. Dalam hal yang melibatkan hubungan rumah tangga seperti ini, kedua-dua pasangan hendaklah saling bertoleransi kerana tiada pasangan yang sempurna. Suami dan isteri perlu berusaha untuk melaksanakan tanggungjawab sebaik mungkin. Dalam masa yang sama, bersedia untuk menerima kekurangan pasangannya dan sentiasa berbincang dengan baik untuk memperbaiki satu sama lain. Dalam melayari bahtera kehidupan, setiap pasangan perlu tahu tanggungjawab masing-masing agar setiap seorang di antara mereka tidak dinafikan hak-hak masing-masing seperti mana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sekian, terima kasih.